Assalamualaikum. Subhanallah, sekejap ya. Tak ingat pula nak pasang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So kita jumpa lagi hari ini dalam sesi sembang-sembang. Okey, sembang-sembang santai berkenaan dengan ilmu kewangan dan juga emas lah. Okey, bersama Asia dalam sesi FB Live. Hari ini kita sembang-sembang pada 2 hari bulan Disember . So kita dah dekat akhir tahun dah, 2 Disember 2021. Okey, dan tinggal lagi 29 hari saja lagi kan nak habis tahun. Okey, so macam mana kita punya keadaan kewangan kita. So harapnya dah lepas habis PKP ni kan, orang semua dah boleh bekerja balik, bisnes dah boleh buat mula balik. So dah balik macam balik asal. So harapnya insya-Allah kewangan kita makin baik lah. Okey, bagi orang yang berniaga kan, kalau orang yang bekerja mungkin gajinya dah balik asal lah. Okey, so sebab perniagaan syarikat-syarikat mereka dah boleh kembali seperti sedia kala. Okey, so kita nak sembang pasal apa hari ni? So kita nak sembang pasal simpan duit, tapi asyik kering aja. Maknanya kalau kata contoh, awal tahun kita dah tekad, contohlah, maknanya sebelum ni kita kata duit kita dah habis lah, masih PKP kan. So maknanya kata contoh awal tahun hari tu kita tekad dah, okay, tahun ni aku nak simpan 100 satu bulan. Okey, sepatutnya kalau dah bulan ini dah masuk bulan 12, kita dah 11 bulan korang kata gaji ataupun dah kata bekerja 11 bulan. So patutnya dah adalah RM1,100, at least kan, at least RM1,100. Sebab kata kita nak simpan RM100 satu bulan. Tapi kalau kalau ni tak eloklah nak sebut, tapi biasanya ramai orang yang tak boleh menyimpan duit. Tak boleh menyimpan duit. Maknanya bila contoh dia nampak duit je, dia terbayanglah benda-benda yang dia rasa dia patut beli dengan duit tersebut. Sebenarnya kalau ikut dari segi pengurusan kewangan, bila kita dah nak simpan duit, kita kena simpankan, kita sukarkan pengeluaran dia, dan memang kita jangan sentuhlah duit tu. Sebab itu adalah untuk, orang kata yang paling basic adalah untuk dana kecemasan. Sebab kalau contoh kita dah kerja bertahun-tahun tapi dana kecemasan kita masih tak cukup-cukup. Okey, kalau siapa yang first time dengar pasal dana kecemasan ni, okey, kalau ikut buku-buku kewangan kan, buku-buku kewangan lah yang Asia baca, contohnya daripada Rich Dad Poor Dad, okey, daripada contohnya daripada buku Tuan Azizi Ali ni, Jutawan daripada Planet Jupiter, okey, daripada ini mentor Asia lah, Tuan Zulkifli Syafi'i, buku Misi Bebas Hutang, Puan Hajar Rohani, ini pun Puan Hajar Rohani pun Bijak Mengurus Wang ni pun saya baca, bagus jugalah untuk kita baca. Kalau puan nak baca boleh dapatkan buku-buku tersebut lah. Okey, so kalau ikut buku-buku kewangan ni, dana kecemasan ni boleh dibahagikan kepada 3 peringkat lah, 3 peringkat. So peringkat pertama adalah kita kena ada 3 bulan pendapatan. Maknanya contoh kata pendapatan isi rumah kita 3,000 contohnya lah, 3,000 kan, kita bagi contoh yang senang lah, 3,000. So kita kena ada at least yang dana kecemasan layer pertama adalah dalam RM9,000. RM9,000. So kita kena ada yang tu. Maknanya apa-apa hal berlaku, kita boleh survive dalam masa 3 bulan. Contoh kata tiba-tiba saja kita tak ada pendapatan, kita boleh hidup lagi dalam 3 bulan. Tapi percayalah, dalam keadaan kita tak ada pendapatan 3 bulan tu, contoh kata yang sebelum ni kita boleh pakai 3 bulan, dalam keadaan terdesak kita memang akan boleh survive lebih lagi lah, boleh pergi sampai 4 bulan ataupun 5 bulan. Tapi maknanya kita ada sesuatu lah untuk kita sebagai backup kita sekiranya apa-apa terjadi pada pendapatan keluarga. So kalau kita tak ada pendapatan, tak ada dana kecemasan ni, macam mana nak buat? Kan, takkan kita nak pergi menghadap orang untuk nak meminjam kan. So sepatutnya dengan orang kata sikit kesedaran, Asia pun memberi kesedaran lah dalam sesi-sesi macam ni untuk tuan-puan ada lebih sedikit lah orang kata simpanan untuk nak menghadapi orang kata time-time hujan yang kita tak jangka bila nak berlaku kan. So at least kalau kata dari segi pepatah tu, kita kena sediakan payung lah sebelum hujan. Inilah maknanya payung tu dana kecemasan tadi. Sebab kita tak tahu bila hujan nak berlaku kan. So kita kena beli payung dulu. Payung ni maknanya yang pertama, layer pertama adalah 3 bulan pendapatan. 3 bulan pendapatan. Dan seterusnya adalah lagi 3 bulan nak mencukupkan 6 bulan. Okey, yang pertama tadi
kita kena sediakan dalam bentuk wang lah. Dalam bentuk wang. Sebab senang maknanya. Kalau apa-apa hal berlaku tengah malam, kita nak cocok, kita nak guna, duit tu ada. Tapi kalau yang orang yang saya cakap tadi kan, ni kan tajuk ni kan, simpan duit asyik kering, ataupun kita memang jenis yang panas tangan dengan wang. So kalau yang layer pertama tu pun dah memang tak, contohlah dah kerja 10 tahun tapi 9,000, contoh gaji 3,000, 9,000 tak dapat nak simpan, ada 5,000 je terus tukar, contoh jadi sofa, jadi langsir, contoh. Mungkin kalau yang lelaki, contoh jadi tukar jadi sport rim kereta, pergi cat kereta baru kan. So contoh macam tu. So maknanya kita ni jenis memang tak boleh menyimpan dengan wang. So apa solusi dia? Solusinya, salah satu solusi yang memang sesuai untuk semua orang. Sesuai untuk semua orang lah. Boleh dikatakan sesuai untuk semua orang. Sebab tapi maknanya dengan duit yang kita nak simpan bulan-bulan lah. Bukannya duit memang kita dapat duit sedebuk dan kita kata itulah duit kita yang nak gunakan sebagai orang kata sara hidup, tak. Itulah cerita lah. Tapi maknanya yang contoh duit kita memang kita nak simpan. Sebab kita dah bekerja bertahun tapi tak ada lagi duit simpanan. So memang ini sesuai kita gunakan dalam bentuk medium kita simpanan emas. Sebab emas ni adalah secair boleh dikatakan secair wang lah. Dia cair wang. Sebab dia senang dicairkan, dalam masa setengah jam dah boleh dapat duit. Dalam masa setengah jam dah boleh dapat duit. Percayalah. Memang tapi maknanya tuan-puan kena beli dengan ada ilmu lah. Ada ilmu, maksud saya beli tu benda yang betul. Benda yang betul. Kalau contoh tuan-puan beli benda yang emas, contohnya emas ni, benda yang emas yang tak betul, mungkin nanti masa nak jual tu ada sedikit, bukan sedikit lah, banyaklah kekecewaannya. Contohnya banyak kes yang bila beli, rupanya emas tu hanyalah disadukan sahaja. Contoh kan, contoh beli 100 gram, pergi-pergi nak gadai ataupun nak jual, rupanya kan dalamnya lain. Luarnya nampak emas tapi dalamnya sadur dalamnya besi ke apa ke, tembaga ke apa. So contoh tu, contoh Asia berkongsi berkenaan dengan emas yang Asia beli dan memang confirm memang ada CJ ketulinannya, memang tulen 100%. So tuan-puan boleh reliable, memang boleh mempercayai lah emas-emas public gold ni, sebab dia ada CJ ketulinannya bagi setiap keping yang tuan-puan beli. Contoh yang ini 1 dinar 4.25 gram, harga dalam 1,100 lebih. Contoh hari ini adalah RM1,114. So maknanya emas ni adalah emas tulen dan dia ada CJ ketulinan. Contohnya adalah macam ni lah. Ni CJ ketulinan dia. CJ ketulinan dia bagi orang kata, kalau kata kita ni surat beranak dia lah ni. Ni ada nombor, nombor dia punya surat beranak dia D144420. Okey, ni nombor surat beranak dia lah. So maknanya dia ada surat beranak dia sendiri. Memang dah diakui. Ni ada sijil tanda tangan siapa yang mengesahkan keturunan emas ini. So kita kena cari yang macam ni lah. Jadi Asia dah jumpa. So Asia rasa perlu berkongsi kepada sahabat-sahabat tentang kewujudan emas yang memang betul-betul tulen dan memang boleh membantu tuan-puan sekiranya terjadi apa-apa keperluan di masa depan lah. So sebab banyak sangat kes-kes yang bila membeli emas ni, rupanya emas tu disadu. Contoh kan, yang ini mungkin kecil juga. Klik ni pun macam contoh yang ni 10 gram, harga dia dalam RM2,622 lah hari ini. So kalau kata contoh kita beli emas yang tak tepat, emas yang tak betul, luar saja nampak merah, bila pergi nak jual ataupun nak gadai, so macam arah tu pun ada macam keraguan, betul ke ni emas ni kan, sebab tengok dari segi CJ ketulinan ke apa ke, mungkin dia ragu sedikit. Ada kes yang dia minta potong, so orang tu dah terdesak kan, dia nak jual kan, nak guna duit, so potong rupanya dalam tu besi ataupun logam lain lah, bukan emas, maknanya tak tulen, so tak boleh nak jual lah. Itu pun maknanya contoh dari segi emas yang macam ni pun boleh berlaku. Emas yang orang kata emas barang perhiasan pun boleh berlaku kan. Ada banyak kes juga kan yang beli, macam contoh beli gelang macam ni kan. So ini pun ada banyak jugalah yang berlaku, maknanya beli rupanya hanya sado sahaja, bukannya emas tulen. Harga yang dijual emas tulen lah, kan. So bila Asia dah jumpa
emas yang memang betul-betul tepat lah, tepat dan betul. Maknanya yang boleh kita percayai 100% dan prosesnya sangat mudah untuk kita nak membeli, sebab sekarang ni semua boleh online. Dan contoh 10 gram dia sehingga kini sehingga 21.25 gram tuan-puan boleh orang kata postkan secara berinsurans ke rumah. Contoh 10 gram ni beli dan boleh postkan. Charge-nya hanya RM10, ada insurans. Kalau apa-apa berlaku di tengah jalan, tuan-tuan tak dapat emas tuan-puan, Pak boleh ikut janji akan ganti semula sebab ada insurans. So maknanya kita tak perlulah nak untuk 10 gram macam ni kita nak pergi ambil dekat branch. Mungkin kata contoh kan, contoh kampung saya dekat Pasir Putih, branch Public Gold ni dekat Kota Baru. Nak pergi tu 30 km pergi, 30 km balik, 60 km. Kalau nak kereta pun, minyak kereta pun dah lebih daripada RM20 kan. So baik kita post kan RM10 saja charge-nya. Senang kan? Senang. So ada insurans pula, tak adalah nak perlu habiskan masa. Itu dari segi minyak aja. Masa kita nak kena habiskan nak pergi ambil itu, lepas tu tengah jalan tu pula kan, habis 2 jam masa tu mesti kita nak singgah mana-mana nak minum kan, apa kan, banyak kos-kosnya. So Public Gold senangkan, mudahkan tuan-puan. Contoh nak beli ni boleh dipostkan secara insurans ke rumah tuan-puan. Dan lepas tu lagi, kalau contoh kita ada 3 cara. Contohnya 3 cara. Contoh kata tadi kan, yang ada yang memang bertekad daripada awal tahun nak simpan 100 1 bulan tapi tak dapat nak simpan. Contoh kata akhir tahun tapi duitnya tak ada. Kata contoh kata nak ada akhir tahun patutnya nak ada 1,200 lah 1 bulan, tapi biasanya kesnya contoh kita tengok balik dalam akaun, ada 200 je, ada 300 je kan. So maknanya tak sampailah dia punya matlamat kita nak simpan 100 1 bulan tu. Kan. So kalau kata contoh, kalau katalah memang kita dah habislah duit sebelum ni, sebabnya adalah kecemasan sebab PKP kan, kita pakai duit-duit yang kita dah simpan, lepas tu kita nak mula balik all over again awal tahun hari tu, tapi dah 11 bulan masih tak cukup-cukup lagi simpanan kita. Contoh kata sepatutnya ada 1,100 tapi ada 200 je ke, atau kata 500 ke, maknanya mana lagi pergi. Kalau contoh ada 500, mana lagi pergi 600. Sepatutnya ada 1,100 kan, dah 11 bulan kan, mana pergi lagi 600. Mungkin dah pergi ke poket-poket dekat shopping kompleks, ataupun sekarang dah boleh pergi pergi shopping offline kan. Mungkin dah jadi dah jadi shopping baju-baju ke dekat mana-mana shopping online kan. So tapi sebenarnya benda tu kita dah memang tekad nak buat simpanan, tapi dengan wang, sebab emosi kita dengan wang ni, perempuan percayalah, sebab tu sebab emosi ni lah, sebab emosi kita dengan wang adalah untuk shopping, untuk membeli. Jadi sebab itulah yang keluar report rakyat Malaysia, 75% rakyat Malaysia tak ada simpanan walaupun RM1,000. Sebab apa? Sebab bila kita menyimpan dengan wang, memang emosi kita untuk berbelanja. Tapi ramai orang yang dah bila tukar cara untuk menyimpan ni kepada emas, memang dia boleh menyimpan. Penyimpan-penyimpan bawah saya pun ramai yang dah mengakui bila habis je. Ramai yang macam orang kata rakyat-rakyat mahal macam kita kan. So ambil yang bayaran bulanannya hanya 100 satu bulan, lebih kurang 100 lebih lah, RM120 paling murah. RM120 satu bulan, 10 bulan dah boleh dapat 1 dinar macam ni. Lepas tu bila dia dah rasa, baguslah 10 bulan aku dah dapat simpan macam ni. Sedangkan sebelum ni kan, yang saya cakap tadi kan, sebelum ni kalau kita kata kita nak simpan 100 satu bulan, tapi akhir tahun tak ada lagi 1,100-nya. Tapi bila disimpan dengan dalam bentuk macam ni, dengan simpanan paksa, sebab dia ada gaji lah, maknanya orang yang ada gaji, yang ada kata memang boleh simpan, wajib boleh simpan sebab ada gaji, disimpan macam ni, dia berjaya. Sebab sebelum ni dia tak berjaya. Lepas tu terus dia kontak saya balik, saya nak sambung yang kedua pula. Terus dia nak sambung yang kedua, sebab dia dah rasa dia dah dapat yang pertama, berjaya, baguslah. Bila saya simpan dengan emas, saya dapat simpan. Kalau tidak sebelum ni asyik duit saya kering aja dalam akaun. Memang tak ada je. Maknanya duit kita
tangan kita panas lah kan. Kalau kita panas tangan dengan menanam tu, tanam tak hidup kan. Tapi panas maknanya sama jugalah bila kita panas dengan wang, duit kita tak hidup-hidup. Memang asyik ke bawah lah. Kalau kata pokok tu maknanya duduk kat sini je, tak naik-naik kan. Kalau kata macam tu lah kan, dia punya perumpamaannya. So, sama jugalah kan, panas tangan dengan wang, panas tangan dengan menanam ni. Orang kata tangan hijau, green hand kan. So maknanya kita nak sejukkan tangan kita ni dengan wang adalah dengan kita menukarkan duit kita. Jangan ada banyak dalam bentuk wang tunai lah. Dalam bentuk wang tunai. Contoh kalau kata dalam buku misi bebas hutang ni, misi bebas hutang ni maknanya tuan-puan boleh baca macam mana cara kita nak nak kena pasti antara keperluan dengan kehendak. So maknanya kita hanya perlu memenuhi keperluan sahajalah, sebab kita memang tahu dengan gaji kita tu kita boleh membeli apa sahaja. So sebabnya kita memang kena ada portion untuk kita menyimpan. Okey, so saya kongsikan ini daripada orang kata influencer terkenal lah. Okey, so dua cara belanja gaji. Okey, satunya cara belanja gaji orang yang biasa, iaitu dapat gaji terus belanja, nikmati hidup. Maknanya hidup hanya sekali, duit habis. Itu cara pertama. Cara kedua, dapat gaji, lepas tu simpan ataupun laburkan dulu. Yang paling penting sebenarnya, kalau ikut buku kewangan, kita jangan labur dulu, kita simpan dulu cukupkan dana kecemasan, lepas tu baru boleh kita laburkan. So yang paling penting adalah dana kecemasan tu lah, untuk nak cukupkan at least saya kata tadi 3 layer sampai 1 tahun pendapatan. 1 tahun pendapatan, pastikan ada 1 tahun pendapatan, barulah kita boleh nak kata kita nak melaburkan duit tu. So kalau contoh melabur dalam ASB ataupun tabung haji, itu okey. Itu maknanya melabur, tapi sebab yang itu dia zero risiko, jadi kita bolehlah consider itu sebagai pelaburan lah, walaupun itu sebenarnya sebagai simpanan. Okay. So kalau macam tu lah. So kalau contoh nak melaburkan yang lebih orang kata tinggi risikonya, contohnya contoh nak beli hartanah kan, nak beli saham-saham, itu kena lebihan duit lepas daripada 1 tahun pendapatan lah. Contoh beli emas ni, sebab kenapa saya kata dia sesuai untuk yang layer kedua dengan layer ketiga dana kecemasan, iaitu 3 bulan yang kedua dan juga 6 bulan yang ketiga lah, mana cukupkan 9 bulan semua sekali. Kenapa? Sesuai untuk nak kita simpan dalam bentuk emas, sebab emas ni dia boleh dikatakan zero risiko lah. Zero risiko maknanya, contoh tuan-puan kata tadi, simpan duit asyik kering aja. Kalau kita tak simpan dalam bentuk emas, memang akan kering lah. Kalau kan contoh kita kata kita simpan dalam bentuk tabung haji, simpan dalam bentuk ASB, senang kan nak keluarkan. Sebab emas ni dia agak sukar sedikit, iaitu sehingga macam contoh kata kita kena pergilah kepada Arahnu, ataupun kalau nak jual pun nak cari orang nak jual, ataupun kalau dengan public good boleh pergi jual lah dekat public good sendiri. Contoh kata tuan-puan tak ada yang macam fizikal macam ni, boleh pergi jual dekat public good. Kalau contoh tuan-puan, sebab dia ada 3 cara untuk nak dapatkan emas dengan public good ni. Satu, beli secara fizikal bayaran terus, maknanya contoh 1,100 bayar 1,100 lebih lah hari ni 1,100 lebih tu bayar terus dapat. Lepas tu yang cara yang kedua yang saya kata tadi, boleh buat bayaran secara ansuran, ada yang sehingga 10 kali ikut masa ada promosi. Dan juga cara ketiga, simpan sikit-sikit, minimal 100. Maknanya satu kali nak simpan minimal 100, simpan, dan nanti ada duit simpan tambah lagi, dan bila dah cukup gramnya nak dikeluarkan, boleh. Contohnya kata ada dah 6 gram, boleh keluarkan yang 4.25 gram macam ni. Okey. So caranya mudah. So prefer tuan-puan suka cara yang mana lah. Suka cara yang mana, ikut kemampuan puan-puan macam mana nak mula menyimpan. So yang pasti kita kena ikut cara belanja yang kedua ni lah. Cara yang bawah tu kan, dapat gaji, simpan dan laburkan dahulu. Lepas tu baru hidup sederhana dan kita akan ada duit. Sebab duit yang kita dapat hari ini memang kita perlu simpan untuk kita gunakan masa akan datang. Sebab kita akan ada masa yang orang kata dari segi kemarau panjang ke apa ke. Tapi kemarau yang paling panjang adalah bila kita sebenarnya bersara dan kita tak boleh bekerja.
Masa tu maknanya kita perlukan duit lah untuk hidup. Walaupun kita lagi kerja, tapi kita perlukan duit untuk hidup. Kita kena makan, kita kena belanja rumah, kan? Contoh. So maknanya yang paling tapi satu jadi yang saya kata tadi, yang pertama adalah dalam kecemasan lah, sebab kita tak tahu bila kemarau yang nak berlaku. Maknanya contoh tengah-tengah kita contoh sihat ni pun boleh kan tiba-tiba contohlah na'udzubillah min zalik, tapi kita minta lindung daripada Allah lah kan. Contoh kata tiba-tiba je suami, maknanya yang apa ni orang kata breadwinner, memang pencari nafkah seorang saja, tiba-tiba contoh kemalangan dan tak boleh bekerja. Contoh. So macam mana nak dapatkan pendapatan untuk nak cover kehidupan seharian, sedangkan walaupun suami kita boleh bekerja, tapi kita nak ada juga nak makan, tak boleh tak makan kan. Yang untuk nak belanja dia, yang belanja dia tak sihat tu satu hal lagi lah, tambah lagi mana pendapatan lain, tambah lagi belanja lain. Tapi untuk yang sebanyak biasa ni pun, anak-anak semua nak sekolah, kita nak makan, untuk nak belanja rumah, kereta nak kena bayar. So itu yang perlunya dana kecemasan, at least 1 tahun pendapatan. Bergantung. Contoh kata, kalau contoh orang kerja kerajaan mungkin hanya 6 bulan sahaja, depends, tapi kena ada at least 3 ataupun 6 bulan lah. Kalau orang yang bekerja sendiri kena ada 1 tahun pendapatan. Maknanya kita akan ada duit lah bila kita belanja cara belanja gaji yang kedua tu. Cara belanja gaji yang kedua. So kita jangan jadilah hidup orang yang cara gaji pertama tu. Bila dapat gaji je terus habis, nikmati hidup kan. Hidup sekali. Tapi hidup sekali, kalau apa-apa berlaku, siapa yang nak bertanggungjawab? Kita sendiri juga. Tak ada siapa yang akan tolong kita kecuali diri sendiri. Walaupun kita contoh kita ada mak ayah pun, takkan kita nak dia dah selama ni, sebelum ni dia dah bertukar lumus, susah payah untuk besarkan kita hidup, takkanlah kita nak susahkan dia lagi kan. So maknanya kita kena rancanglah diri kita, rancang kewangan kita, rancang kewangan keluarga. Macam contoh saya, masa saya first kerja pun, mak saya memang cakap lah, arwah mak saya memang cakap, cerita dekat orang lah, kalau saya nak beli kereta pun, dia memang tak ada tolong apa-apa pun, dia akan beli sendiri, dia cakap. Sebab dah kerja kan, pandai-pandai lah dia kata. So tak ada. So maknanya contoh kata dia boleh menolong pun, dia tak akan tolong. Maknanya dia nak suruh kita berdikari lah. So mak saya suruh saya berdikari, maknanya saya kena pandai-pandai lah. So itu yang saya lebih berdikari, cari cara macam mana kita nak manage duit kita dengan lebih baik lah. InsyaAllah dengan saya baca buku-buku, jadinya kita boleh menyingkatkanlah masa-masa daripada kita melakukan kesilapan. Sebab bila kita baca buku, kita cari ilmu, buku-buku kewangan lah especially-nya, sebab semua orang akan ada masalah kewangan. Jadinya semua orang kena baca sebenarnya buku kewangan. Tuan pun carilah buku-buku kewangan yang tuan rasa selesa. Tapi bagi saya, contoh Misi Bebas Hutang ni pun salah satu yang sangat bagus lah. Saya selesa sangat baca, sebab Cik Zulkifli ni berkongsi daripada pengalaman dia, macam mana dia nak bebas hutang. Okay. So kalau saya, salah satunya cara yang tadi saya kata, panas tangan. Maknanya bebas hutang pun caranya adalah untuk kita nak bebaskan daripada hutang. Salah satunya adalah kita menyimpan. Tapi bila kita dah memang panas tangan dengan wang, tak boleh simpan. Ramai orang dah berjaya dengan simpanan emas. So kenapa kita nak cuba? Bila kita orang kata dari segi orang Islam pun kan, saya tak ingatlah hadis Nabi ke apa perumpamaan, tapi kan orang Islam yang bagus, dia tak akan terjatuh daripada lubang yang sama 2 kali lah. Saya tak pastilah, apa saya pernah dengar lah macam tu. Maknanya kita tak akan buat kesilapan yang sama. Maknanya kita ambil lesson learn. Kenapa bila aku asyik simpan duit, tapi duit tak ada, duit asyik tak ada. Kenapa? Sebenarnya kita ada matlamat nak simpan, tapi kita tak ada simpanan. Kenapa? So ambil lesson learn kat situ. Kita sebagai orang Islam yang baik, maknanya kita ambil lesson learn. Kenapa aku ni simpan 1 sebulan, tapi hujung tahun tak ada pun 1,200 contoh. Aku dah kerja 10 tahun, sepatutnya dah ada 12,000, tapi tak ada pun. So kita lesson learn, kita fikir balik, kenapa? Apa yang boleh dibuat? So cari balik ilmu. Macam contoh, cari buku-buku, apa cara boleh buat. Macam cara saya cari, okey, macam mana saya nak tambah baik saya punya kewangan? Okey, salah satunya saya kena ada simpanan emas. Simpanan emas. Sebab emas contohnya yang paling basic tadi, dia boleh menghilangkan panas tangan kita dengan duit. Emosi kita akan lebih stabil sebab kita tak ada duit. Macam contoh saya
saya tak ada duit dah 3,000 ni sebab saya dah simpan kan, tukarkan. Saya tukarkan duit saya, ini 2,600, yang ini 1,100, mana dah dekat 4,000, duduk dalam ni. Saya tak nampak duit saya 3,700 tu. Bila contoh tuan puan buat macam ni pun, puan akan samalah nanti emosinya. Tak nampak 4,000. Mungkin katakan contoh yang masa nak raya kan, masa nak raya, saya memang bukan jenis orang yang tukar langsir lah. So masa nak raya, kalau contoh kita ada duit, mungkin kita akan nampak lah, langsir ni macam tak cantik aja. Contoh kan, kita tengok je langsir kita, macam tak cantik aja, macam cantik juga ni kalau tukar baru kan. Tapi mengenangkan, duit aku tak ada lah, tak apalah. Yang ada pun memang untuk dana kecemasan je. So kan, sebab kita dah tukarkan duit kita yang lebih daripada dana kecemasan ke dalam bentuk emas macam ni, dia tak nampak 4,000 tu ada kat sini. Dan saya, bagi saya lah, saya takkanlah pergi jualkan ni sebab nak tukar langsir. Tak apalah, saya basuh je lah. Nanti tukar dengan langsir yang satu lagi, masih saya ada 2 lah kan. Saya tukar dengan langsir yang baru. Kalau tak ada pun, tak apalah, tak reput pun lagi. Kalau reput tu lain cerita lah kan. Kalau tak reput pun lagi, kalau basuh, kalau tak ada yang nak tukar, tak ada yang orang kata penggantinya, basuh, pakai je lah air balik yang tu. Macam tu contoh kan. So maknanya kita akan, emosi kita lebih stabil sebab kita tahu kita tak ada duit, tapi sebenarnya kita ada duit dalam bentuk yang lain yang lebih berharga. Sebab kenaikan harga emas ni sangat bagus lah. Sangat bagus. Dia dah naik lebih daripada, dia dah mengekalkan prestasinya naik lebih daripada 9% satu tahun dan lebih daripada 10 tahun. So tak, contoh kata yang pelaburan yang zero risiko di Malaysia, tak adalah yang boleh dapat macam tu. Dah lebih 10 tahun dapat macam tu, tak ada. Sebab itulah ada pakar kewangan, contoh Tuan Azizi Ali ni, Tuan Azizi Ali, mana tadi buku saya ni, Tuan Azizi Ali ni mengesyorkan, kalau ada yang banyak dalam ASB tu, tukarkanlah kebahagiaan ni kepada dalam bentuk emas. Sebab emas dia punya pelangan secara long termnya lebih baiklah daripada kalau sekarang ni ikut keadaan ekonomi, lebih baik daripada return yang diberikan dalam ASB. Okay. So itu saya berkongsi lah. Saya berkongsi supaya tuan-puan aware pasal benda ni kan. So saya pun dengan saya kongsikan ni, tuan-puan boleh dapat ilmu insya-Allah, dan juga boleh orang kata apply dalam kehidupan seharian tuan-puan, dan boleh ada simpanan, alhamdulillah, dan nanti saya pun akan dapat pahala yang samalah. Okey, so cara-cara belanja ni pun kan ramai orang kita yang mungkin cara yang pertama nikmati hidup. Kenapa nak kena susah-susah kan? Kenapa nak kena susah-susah? Pakai je lah, duit dah ada. Kenapa nak kena susah-susah, nak simpan-simpan, nak buat apa kan? Bukan boleh bawa mati contoh. Memang tak boleh bawa mati, tapi nak mati pun kena duit. Kan? Kalau kita tak ada duit, macam contoh, kalau meninggal pun kan nak kena belanja pembumian tu berapa? At least kata 2,000, 3,000 sekarang. So kalau tak ada simpanan tu, kita dah susahkan ahli keluarga kita sebab kita meninggal tapi kita tak ada simpanan walaupun sedikit untuk nak uruskan kematian kita. So memanglah dah bukan tanggungjawab kita, tapi at least kalau contoh sebagai ketua keluarga, kita kena bersedialah untuk itu. Contoh kalau kata isteri kita meninggal pun, kita lah kena bersedia sebab kita contoh ketua keluarga. Kalau kita tak bersedia, siapa yang nak buat kan? Memanglah jadi ada fardu kifayah lah kepada siapa yang nak kena menguruskan, tapi kita lah sebagai ahli keluarganya kena ada tanggungjawab lah, rasa tanggungjawab kat situ kan. Itu pun salah satulah daripada orang kata dana kecemasan lah. Ada kematian, contoh kata mak ayah kematian pun, kalau at least adalah sesiapa yang ada duit untuk nak memberi belanja untuk pengkebumian. Kan salah satu benda yang perlu disegerakan adalah mengebumikan mayat kan. Mengebumikan mayat. Okey. So saya saya berkongsi ni sebab saya dah dapat rasa macam mana emas dah boleh membantu saya daripada simpanan saya asyik tak cukup aja, sebab saya beli barang-barang yang bukan keperluan, panas tangan dengan wang kan, sebab saya nampak ada duit. Jadi saya kongsikan dengan tuan-puan macam mana saya dah menggunakan emas untuk menjadikan kewangan saya dengan lebih baik lah. So kalau tuan-puan rasa macam saya nak cuba kan, saya nak cuba, boleh saja hubungi saya untuk saya bantu tuan-puan supaya ada lebih simpanan untuk masa hadapan yang lebih baik lah insya-Allah kan. So kita memang duit tak boleh bawa mati, tapi segalanya perlukan duit lah sekarang. Okay, emas bukan segalanya. Di lain perkongsian, semoga ada manfaatnya, dan ingatlah bila kita ada duit, sebenarnya kita tak semestinya ada emas, tapi bila kita ada emas, kita memang ada duit.
Maknanya kita akan lagi senang hati bila kita ada emas. Kalau ada apa-apa kecemasan, kita ada duit sebenarnya. Okey, so kita jumpa lagi di lain perkongsian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.